Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah. Apabila kita katakan tentang mendirikan solat berjemaah, minggu yang lalu telah kita kupaskan di mana di muka surat 23 daripada kitab kita telah kita bincangkan bersama di mana Al-Imam Said Sabiq rahimahumullah telah menjelaskan. Antara lain, kita kupaskan dan kita renung perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada minggu yang lalu. Antara lain, kanak-kanak yang telah mumayyiz. Ya, pertama, kanak-kanak yang telah mumayyiz dan orang-orang buta dibolehkan menjadi imam. Jadi orang buta, kanak-kanak yang telah mumayyiz, mereka boleh menjadi imam. Di mana maksudnya di sini jadi imam tu kanak-kanak yang belum balik lagi, ataupun orang buta yang tidak nampak tetapi dia tahu pergerakan. Dia boleh menjadi imam untuk orang yang tidak buta atau imam untuk orang dewasa. Sebaliknya, begitu juga orang yang berdiri dibolehkan menjadi imam kepada orang yang duduk. Dan sebaliknya, orang yang duduk sah pula menjadi imam kepada orang yang berdiri. Telah kita kupaskan minggu yang lalu. Seseorang yang mengerjakan solat fardu sah menjadi imam kepada orang yang mengerjakan solat sunat. Akan kita kupaskan nanti sekali lagi. Dan orang yang mengerjakan solat sunat juga boleh menjadi imam kepada orang yang solat fardu. Telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu, alhamdulillah. Orang yang berwuduk boleh menjadi imam kepada orang yang bertayamum. Dan orang yang bertayamum boleh menjadi imam kepada orang yang berwuduk. Maksudnya di sini para jemaah, seorang yang berwuduk, kita boleh berwuduk, tetapi jemaah kita kat belakang ada di antara mereka tidak berwuduk, tetapi mereka bertayamum. Bertayamum sama ada kerana mereka sakit atau bertayamum kerana mereka tak ada air, boleh. Yang imamnya berwuduk, yang makmumnya bertayamum. Begitu juga sebaliknya. Yang imamnya bertayamum dan yang makmumnya berwuduk. Yang makmumnya boleh berwuduk, yang imam tak boleh berwuduk atas sebab-sebab tertentu, dia bertayamum, diperbolehkan. Begitu juga orang yang dalam keadaan musafir sah menjadi imam kepada orang yang bermukim. Orang yang bermusafir, katakan kita berada di luar negara, kita pergi ke Kelantan, kita pergi ke Terengganu, kebetulan kita berada di situ dan kita disuruh menjadi imam. Kita musafir, jemaah orang mukim diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya. Orang yang mukim diperbolehkan menjadi imam kepada orang yang bermusafir. Persoalan, kalaulah imam itu musafir, kemudian makmum itu mukim, nak solat 2 rakaat ke nak solat 4 rakaat untuk zuhur atau isyak? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Dan orang yang lebih rendah kedudukannya sah menjadi imam kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya. Katakan seseorang rakyat jelata, kalau dia jadi imam dan di belakangnya itu adalah khalifah, ada imam besar, ataupun ada presiden, ada menteri, sah. Begitu juga sebaliknya. Ahmad bin Salamah pernah menjadi imam kepada kaumnya sedangkan dia masih berusia 6 atau 7 tahun pada ketika itu. Jadi ini contoh pada jemaah. Penulis membawakan contoh di mana Ahmad bin Salamah pernah menjadi imam kepada kaumnya sedangkan pada ketika itu beliau belum baligh. Ya, beliau tetapi maksud belum baligh itu dia telah mumayyiz dan berilmu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummu Maktum, yakni seorang yang buta, supaya menjadi imam masyarakat Madinah sebanyak 2 kali.
Sedangkan beliau itu adalah seorang yang buta, tidak nampak. Ini contoh-contoh para jemaah. Rasulullah SAW juga pernah mengerjakan solat dalam keadaan duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika baginda sakit menjelang kewafatannya. Jadi kalau ketika baginda SAW sedang sakit, baginda solat duduk, sedangkan Abu Bakar Siddiq menjadi imam berdiri, diperbolehkan. Baginda juga pernah mengerjakan solat sambil duduk ketika sakit, manakala di belakangnya ramai para sahabat yang bermakmum kepadanya. Ini contoh-contoh para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang telah kita kupaskan pada pertemuan kita yang lalu dan telah kita mengambil contoh-contohnya. Jadi antara lain kita akan kupaskan secara mendetail perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Kita pindah ke muka surat 24. Pertemuan kita yang lalu kita berada di muka surat 24. Muaz pernah mengerjakan solat Isyak bersama Nabi SAW. Setelah itu dia pulang menuju kampungnya lalu menjadi imam solat Isyak kepada kaumnya. Oleh yang demikian, solat yang dikerjakan bersama Nabi SAW menjadi sunat, hukumnya menjadi sunat. Manakala solat yang dikerjakan bersama kaumnya menjadi fardu. Ini contoh para jemaah. Jadi kita dapat lihat seorang sahabat pernah mendirikan solat bersama Nabi SAW. Pernah mengerjakan solat Isyak bersama Nabi SAW. Selepas pulang pada kampungnya, beliau menjadi imam kepada Isyak, menjadi imam untuk kaumnya solat Isyak. Di sini ada sedikit pembetulan. Solat beliau bersama Nabi SAW, dia solat Isyak bersama Nabi, itu adalah solat fardu. Selepas solat fardu bersama Nabi SAW, beliau pulang kepada kaumnya, kemudian berdiri beliau menjadi imam untuk kaumnya pula, bersama kaumnya. Beliau kan dah solat Isyak bersama Nabi. Bersolat Isyak bersama Nabi itu solat fardu baginya. Jadi dia dah habis solat fardu. Kita tidak boleh solat fardu satu hari dua kali. Jadi itu menunjukkan apabila beliau pulang bersama kaumnya, dia solat Isyak sekali lagi, ini bukan fardu, ini solat sunat. Ini menunjukkan dalil. Beliau itu dah solat fardu. Dia sedang solat sunat sekarang. Dia solat sunat, dia menjadi imam. Imam solat sunat. Sedangkan jemaah di belakangnya belum solat fardu. Jadi belakang jemaah semua solat Isyak. Imam solat sunat kerana dia dah tunaikan solat bersama Nabi. Kemudian belakangnya itu mereka tunaikan solat fardu Isyak. Ini menunjukkan dalil. Diperbolehkan imam yang solat sunat, orang yang solat sunat menjadi imam kepada orang yang solat fardu di belakangnya. Mihjan pula. Jadi ini dalam perkara ini pertemuan kita yang lalu telah kita kupaskan. Contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Saya telah bawakan contoh pada pertemuan kita yang lalu di mana sangat penting untuk kita memahami. Kerana kadang-kadang kita lihat kita ni katakan nak solat Isyak dan solat tarawih di masjid, dan kemudian kita datang lewat. Minggu lalu telah saya sebutkan. Kita datang lewat, imam dah habis solat Isyak, bahkan imam sedang solat tarawih. Kita belum solat Isyak. Jadi syarat solat tarawih itu mesti solat Isyak. Jadi dalam perkara sedemikian para jemaah, jangan solat Isyak sendirian. Sebab kalau kita solat Isyak sendirian, kita tak dapat ganjaran solat berjemaah. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam hal itu, kita terus ikut jemaah. Imam bersama jemaah di masjid sedang solat tarawih. Kita masuk, memandangkan kita belum solat Isyak, kita terus solat Isyak. Kita solat Isyak sedangkan imam solat tarawih. Tak mengapa. Telah saya sebutkan, diperbolehkan bagi imam yang solat sunat, makmum solat fardu, diperbolehkan. Jadi kita lepas imam beri salam, kalau kita baru 2 rakaat tadi pasal imam solat tarawih kan, lepas tu kita bangun, sempurnakan lagi 2 rakaat, jadilah kita 4 rakaat solat Isyak, sempurna walhamdulillah, baru kita bersama-sama jemaah solat tarawih. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Minggu yang lalu juga telah saya sebutkan, katakan kalau kita sedang solat, selepas solat fardu Isyak atau selepas solat fardu Zuhur, kita berada di masjid. Kemudian selepas solat fardu, kita solat ba'diyah. Apabila kita solat ba'diyah, kita solat sunat, ba'diyah Zuhur, kemudian ada jemaah datang dekat dengan kita, dia nak solat berjemaah dengan kita. Sedangkan kita solat sunat ba'diyah Zuhur. Beliau ni belum solat Zuhur. Mungkin beliau nak solat fardu Zuhur. Sebab tu dia mendekati kita. Maka dalam hal itu kita biarkan dia ikut kita.
Tapi Ustaz, kita sedang solat sunat. Dia sedang solat fardu. Tak mengapa, diperbolehkan. Kita niatkan solat, berjemaah, orang tadi pun dapat fadilat berjemaah. Begitu juga sebaliknya. Katakan kalau kita datang lewat, kita dalam keadaan kita belum tunaikan solat zuhur atau belum tunaikan solat isyak, sampai saja masjid, imam telah pun beri salam. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kalau ada jemaah katakan yang nak solat ba'diyah isyak, biarkan dia solat ba'diyah isyak. Kemudian kita solat belakang dia, kita solat fardu isyak. Kita niat solat fardu, dia solat sunat, tak mengapa, diperbolehkan. Seperti mana saya sebutkan, diperbolehkan bagi seseorang imam yang solat sunat, makmum solat fardu, atau diperbolehkan bagi imam yang solat fardu, makmum solat sunat, diperbolehkan bagi kedua hal tadi. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Baik. Perkara yang lain. Mihjan bin Adra berkata, aku pernah datang menjumpai Nabi SAW yang sedang berada di dalam masjid. Ketika solat telah tiba, beliau mengerjakan solat tetapi aku tidak mengerjakannya. Jadi sahabat ini Mihjan, dia telah pun solat isyak sampai ke masjid, Nabi tunaikan solat fardu isyak, maka beliau pun, aku dah solat isyak kan, jadi dia duduk tepi lah. Melihat itu, baginda Nabi SAW bertanya, apakah kamu tidak solat? Jadi Nabi sedang solat fardu isyak bersama para sahabat, nampak ada seorang sahabat kat situ, kau tak solat? Kalau kita pun kita tertanyalah, apakah kamu tidak solat? Maka Mihjan berkata, wahai Rasulullah, aku telah pun mengerjakan solat sunat, aku telah pun mengerjakan solat di rumah. Baginda tunaikan solat fardu isyak, beliau telah pun tunaikan solat fardu isyak di rumah. Lalu aku kemari, jadi memandangkan dia dah tunaikan solat fardu isyak, maka dia pun duduk tepi sajalah. Baginda lalu bersabda, jadi baginda SAW mengatakan, idza ji'ta fasalli ma'ahum waj'alha nafilah. Sekiranya kamu datang, maka solatlah bersama para jemaah, tetapi niatkan solat sunat. Ini contoh para jemaah. Contoh yang lain pula, bahawasanya kita kalau dah solat fardu di masjid, dah solat fardu di rumah, kita datang ke masjid, mereka sedang solat fardu. Ini main jemaah lah katakan. Katakan kita dah solat fardu kat rumah, kemudian kita datang, ini main jemaah, baru tunaikan solat fardu kerana kelewatan atau sebagainya, kita diperbolehkan, bahkan disunatkan, walaupun kita dah tunaikan solat fardu tadi di masjid, memandangkan jemaah tadi sedang solat fardu, kita tunaikan solat bersama para jemaah. Tetapi kita niatkan solat ini adalah solat sunat. Kenapa solat sunat? Kerana kita telah pun mendirikan solat fardu tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah perkara-perkara yang boleh kita renungkan dan perkara-perkara yang sangat penting supaya kita tahu kadang-kala, contohlah, kita dah pun solat, kemudian kita ziarah rumah saudara kita ataupun kita pergi majlis bersama teman-teman, semua nak solat berjemaah. Jadi, aku dah solat. Boleh solat tak? Jawapannya diperbolehkan. Bahkan disunatkan, kita solat sunat, niatkan solat sunat pasal kita telah pun solat fardu. Bahkan, seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalaulah jemaah tu memerlukan imam dan kita pun dah tunaikan solat, jadi kita bersama kawan-kawan, tak ada orang nak jadi imam. Aku dah solat fardu. Boleh kita ke depan, kita jadi imam untuk mereka, tetapi kita niatkan solat sunat. Walaupun 4 rakaat sekaligus diperbolehkan, kita niatkan solat sunat agar dapat kita mengimamkan jemaah-jemaah kawan-kawan kita tadi. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang diperbolehkan. Muka surat 25. Pernah pula Rasulullah SAW melihat seseorang mengerjakan solat secara bersendirian. Jadi kita mengetahui para jemaah, solat jemaah itu sangat digalakkan. Solat jemaah itu fadilatnya 27 kali lebih baik daripada solat sendirian. Memandangkan perkara tersebut, memang Nabi dan para sahabat sangat menggalakkan kita mendirikan solat berjemaah. Pada satu ketika, selepas solat, Nabi ternampak salah seorang sahabat yang mungkin datang kelewatan baru nak mendirikan solat. Jadi beliau datang lewat, beliau baru nak mendirikan solat. Jadi apabila beliau nak mendirikan solat, baginda melihat seseorang mengerjakan solat secara sendirian. Maka beliau pun bertanya. Jadi baginda nampak sahabatnya ni sedang mendirikan solat secara sendirian.
Jadi baginda bertanya kepada teman-teman yang lain, ada tak siapa di antara kalian nak memberi sedekah kepada beliau? Ini contoh. Jadi baginda bertanya, tidak adakah seseorang yang mahu bersedekah kepada orang ini, lalu mengerjakan solat bersamanya? Apa maksud sedekah? Sahabat ini sedang solat sendirian. Kita tahu kalau solat berjemaah mendapat ganjaran dan fadilat 27 kali. Tetapi dia solat sendirian. Kalau solat sendirian, sangat sayang dan rugi, tak dapat berjemaah, tak dapat ganjaran fadilat solat berjemaah. Jadi di sini Nabi SAW bertanya, ada tak di antara kalian, ada tak di antara kalian yang nak beri sedekah? Beri sedekah ini supaya temankan solat berjemaah. Apabila kita temankan solat berjemaah, beliau ini daripada solat sendirian dapatlah ganjaran pahala solat berjemaah fadilat 27 kali ganda. Ini contoh para jemaah. Maka baginda bertanya, Ammar bin Ash pernah mengerjakan solat sebagai imam padahal dia bersuci. Itu contoh. Itu contoh bahawasanya diperbolehkan imam solat fardu, makmum solat sunat, imam solat sunat, makmum solat fardu, semua telah kita berikan contoh. Jadi di sini selepas perkara ini, saya harap moga-moga tak adalah masalah bagi jemaah, bagi mereka yang dah belajar tu, tak ada masalah. Kerana kita tahu diperbolehkan. Masalahnya kadang-kadang para jemaah, mereka-mereka yang tak belajar tu, maaf katalah, kadang-kadang kalau kita nak solat berjemaah, kita datang lewat lah, katakan pergi kat masjid, teman kita dah solat fardu zuhur, ada ataupun jemaah yang kita tak kenal tu dah solat fardu zuhur, sebenarnya kita boleh terus menempel dekati dia, terus kita niat solat fardu, dia jadi imam. Boleh. Akan tetapi memandangkan kadang-kadang tak semua orang belajar, tak semua orang faham. Jadi apabila kita mendekatinya, kadang-kadang dia pun dia tolak. Jadi kalau dia dah tolak-tolak gitu, menunjukkan dia tak faham, tak perlu kita nak solat berjemaah dengan dia. Jadi tinggalkanlah. Nanti nak solat pun tak khusyuk, dia pun kelang kabut, dia nak tolak kita, tolak itu dan sebagainya, agak sukar. Jadi saya sarankan, kalau kita nak tunaikan solat secara berjemaah bersama seseorang yang solat sunat, katakan, kita tak tahu dia faham tak faham. Lain kalau kita sama-sama belajar, sama-sama daripada kuliah yang sama, ikuti kuliah yang sama, memahami, alhamdulillah. Kalau bimbang-bimbang dia tak faham, sebelum kita nak jatuhkan niat solat berjemaah, sebelum takbiratul ihram, katakan beliau berdiri di sini, ya. Kalau beliau diri di sini, kita datang, kita jangan takbiratul ihram, kita diri sebelah dia dulu. Kita berdiri sebelah dia, dia tahu kita nak solat berjemaah. Kita test, kita tengok. Kalau dia cool, dia maknanya dia faham, kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi kalau kita diri sebelah dia 2-3 saat, dia dah tolak-tolak kita, tak perlu solat berjemaah lah. Nanti tak khusyuk pula. Ini contoh para jemaah. Mungkin orang bertanya, Ustaz, kalau kita nak solat berjemaah tu, ini ada orang yang sedang solat, kita datang lewat nak solat berjemaah, kita nak tepuk tak kat bahunya? Sebenarnya dalam masalah menepuk bahu dan sebagainya, tak ada tuntutan. Tiada tuntutan untuk kita menepuk bahu seseorang yang sedang solat. Tak perlu tepuk bahunya. Jadi beliau sedang solat, kita pergi kat depannya, kita pergi kat belakangnya di sisinya tadi, lalu kita boleh terus niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, tanpa memerlu tepukan. Ini pentingnya. Cuma lebih penting adalah untuk memastikan keduanya itu berilmu. Kalau seperti yang saya katakan, kita tahu orang depan tu yang kita nak jadikan imam, dia agak-agak tak berilmu, dia mungkin tak belajar ataupun mungkin kurang terdedah dengan perkara-perkara sedemikian, tak perlulah solat jemaah. Tak mengapalah. Bimbang-bimbang nanti nak solat, nak jadikan dia imam, bimbang-bimbang kita nak dapat fadilat, ganjaran solat, dapat ganjaran fadilat 27 kali darajat, tak khusyuk pula. Dia nak tolak kita, kita nak terkejar-kejar, jadi tak apalah. Jadi kita kena tengok kepada keadaan dan bagaimana orang itu berilmu atau tidak dan sebagainya. Baik. Nokta yang lain. Ammar bin Ash pernah mengerjakan solat sebagai imam, padahal dia bersuci dengan cara bertayamum. Dan perbuatan itu tidak dilarang oleh Nabi SAW. Baik, kita sedang bincangkan mengenai siapakah diperbolehkan untuk menjadi imam. Nokta seterusnya adalah seperti mana kita sebutkan tadi,
seseorang yang bersuci dengan cara tayamum diperbolehkan menjadi imam untuk mereka-mereka di belakang yang bersuci secara biasa. Kita mengetahui para jemaah, sebelum kita mendirikan solat, kita wajib mensucikan diri kita daripada hadath kecil. Mensucikan diri daripada hadath kecil adalah dengan sebagai contoh berwuduk. Ya? Akan tetapi bagi mereka-mereka yang sama ada tak ada air untuk wuduk atau ada air untuk wuduk tetapi dia tidak boleh gunakan air tersebut disebabkan mungkin dia sakit atau sebagainya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Bertayamum berarti dia bersuci tanpa menggunakan air tetapi sama ada menggunakan tanah atau debu. Kita yang menggunakan tanah atau debu berarti kita tak bersuci pakai air tetapi kita bertayamum. Namun diperbolehkan bagi seseorang yang mensucikan dirinya dengan tayamum sedangkan orang belakang kita mensucikan diri dengan berwuduk. Dalilnya ini dia. Di mana pernah suatu ketika Ammar bin Ash pernah menjadi imam sedangkan dia itu bertayamum dan di belakangnya jemaah semua memang orang biasa yang berwuduk seperti biasa. Dan Nabi SAW melihat perkara tersebut. Nabi tahu dan Nabi biarkan. Biarkannya Nabi SAW menunjukkan dalil bahawasanya ianya diperbolehkan. Dan bukan hanya diperbolehkan, ini yang disebutkan sebagai takrir Nabi SAW. Jadi sunnah tu ada terbagi pada tiga. Sunnah Nabi yang dikatakan sebagai sunnah yang menjadi ikutan diperbolehkan lakukan sama ada sunnah qauliyah, kata-kata Nabi. Sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sunnah takririyah, berarti takrir Nabi, redha Nabi, Nabi nampak satu perkara, Nabi biarkan, menunjukkan itu disyariatkan, diperbolehkan. Dalilnya di sini, ketika kota Mekah ditaklukkan, Rasulullah SAW mengerjakan solat 2 rakaat bersama bersama orang ramai selain solat maghrib. Setelah itu baginda bersabda, wahai penduduk Mekah, berdirilah dan kerjakanlah solat 2 rakaat lagi sebab kami ini sedang dalam perjalanan. Baik, maaf. Ya. Yang tadi perkara tadi dah habis. Jadi perkara sunnah Ammar bin Ash di mana beliau bertayamum sedangkan jemaah kat belakang berwuduk. Jadi kita dah mengetahui itu menunjukkan dalil diperbolehkan kerana Nabi nampak, Nabi biarkan. Okey, nokta seterusnya. Nokta seterusnya adalah mengenai kita katakan tadi, orang yang musafir dan orang yang mukim. Orang yang musafir, apa maksud musafir? Yang travelling. Kalau kita orang Singapura, kita travel ke Malaysia, kita pergi Indonesia, kita pergi China, kita pergi manalah, kita ni musafir. Orang yang musafir ni sampai kat negara yang lain tetap diperbolehkan menjadi imam. Sedangkan makmum tu penduduk negara lain, penduduk asal negara itu diperbolehkan. Dalilnya di sini. Ketika penaklukan kota Mekah, Nabi SAW solat bersama orang Mekah. Nabi pada ketika itu penduduk Madinah. Nabi daripada Madinah dan musafir pergi ke Mekah, sampai kat Mekah Nabi menjadi imam. Menunjukkan dalil bahawasanya Nabi yang menjadi imam itu adalah musafir, yang makmum tadi adalah penduduk tetap, diperbolehkan. Perlu segera diketahui bahawa seorang yang bermusafir apabila mengerjakan solat di belakang seorang yang bermukim, maka hendaklah menyempurnakan solatnya 4 rakaat. Baik. Jadi mengenai musafir dan mukim ni ada beberapa senario. Ya, kita lihat ya. Senario pertama, katakan imam ini musafir. Kita musafir. Kita ingat, kita sedang musafir. Kita orang Singapura, kita pergi Indonesia, kita pergi Thailand atau sebagainya. Kita musafir. Musafir berarti kita boleh jamak dan kasar. Katakan kita nak kasarkan solat kita. Jadi kita kalau jadi imam ada 2 senario. Kita sampai kat kawasan kita, kawasan Thailand itu ataupun ke Indonesia, ke kat Taiwan, ke kat Hong Kong, ke kat mana sekalipun, kita musafir. Kita boleh kasarkan solat kita jadi 2 rakaat atau kita tamamkan solat kita jadi 4 rakaat. Senarionya. Katakan senario pertama, kita menjadi imam dan kita solat 4 rakaat. Kita tak jadikan 2 rakaat. Kalau kita solat 4 rakaat
jemaah kat belakang 4 rakaat, tak ada masalah. Betul? Alhamdulillah. Senario kedua, katakan kita musafir dan kita jadi imam. Ustaz, saya imam, saya nak solat qasar. Qasar tu 2 rakaat. Solat zuhur yang 4 rakaat, kita nak buat 2 rakaat. Boleh ke tidak? Sebaiknya kalau kita solat berjemaah, kita raikanlah. Tetapi katakanlah, kita memang solat 2 rakaat, tiba-tiba jemaah kat belakang, orang makmum tu orang mukim, orang dalam negeri. Jadi, diperbolehkan, bahkan imam 2 rakaat, makmum 4 rakaat, diperbolehkan dan sah solatnya. Cuma selepas imam 2 rakaat, imam beri salam, makmum kena bangkit. Makmum buat lagi 2 rakaat. Kerana makmum tadi baru buat 2 rakaat bersama imam. Imam solat 2 rakaat, imam beri salam. Lepas imam beri salam, makmum pun bangkit, sempurnakan lagi 2 rakaat yang imam tak buat. Pasal apa imam tak buat? Imam sedang solat qasar. Pasal imam musafir. Alhamdulillah. Clear. Kita juga katakan bahawasanya seorang yang musafir boleh jadi imam untuk orang mukim dan orang mukim boleh jadi imam untuk musafir. Senario yang lain pula. Katakan kita ni yang musafir, kita tunaikan solat bersama imam. Okey. Imam orang mukim. Di sini kita kena jaga. Kalau kita bermusafir, musafir kita boleh qasar solat kita. Solat 4 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat. Namun, kalau kita yang musafir ini menjadi makmum kepada imam yang mukim dan imam solat 4 rakaat, ingat, kalau imam solat 4 rakaat, kita yang makmum tak boleh solat 2 rakaat. Kita kena solat 4 rakaat bersama imam. Kita tak boleh kurang daripada imam. Faham ya? Jadi contoh ketika bukan musim COVID, kita daripada Singapura, kita naik bas ataupun naik kereta atau ikut rombongan, terus pergi sampai kat Perak ke, sampai kat Pahang ke, sampai kat Terengganu ke, sampai kat masjid kita nak solat. Sampai kat masjid kebetulan waktu zuhur atau waktu asar. Okey, kita sampai jadi memandangkan kita dah sampai masjid, dah waktu zuhur ni. Yuk kita solat zuhur. Kebetulan baru azan. Yuk kita solat berjemaah. Okay, once kita solat berjemaah, imam masjid akan solat 4 rakaat. Nescaya walaupun kita musafir, kita tak boleh solat 2 rakaat. Pasal kita sedang ikut imam yang solat 4 rakaat. Walaupun kita musafir, kita tak boleh solat 2 rakaat. Kenapa? Imam solat 4 rakaat, maka kita kena solat 4 rakaat. Kalaulah katakan kita sampai masjid, zuhur tadi pukul 1 suku, kita sampai masjid pukul 2.30, masjid dah kosong. Imam semua dah balik. Kita solat masjid, kita solat bersama-sama rombongan-rombongan kita. Maka kita boleh solat 2 rakaat. Pasal yang kita solat 2 rakaat, jemaah semua rombongan dalam bas kita. Semua solat qasar diperbolehkan. Itu di sini. Jadi kita kena lihat. Kalau kita ikut imam yang mukim, imam yang orang situ, imam yang bukan musafir, dia kalau buat 4 rakaat, kita kena buat 4 rakaat. Ustaz, kalau lepas kita buat 4 rakaat, kita nak jamak boleh tak? Ini dalam bab jamak qasar akan kita kupaskan. Lepas kita buat 4 rakaat zuhur, imam dah beri salam, kita bangkit, kita solat asar pula diperbolehkan. Akan kita kupaskan dalam bab solat jamak dan qasar. Namun di sini adalah perbincangan di antara solatnya makmum dan imam. Diperbolehkan imam yang musafir, makmum mukim, atau imam mukim, makmum musafir diperbolehkan. Di sini yang penulis katakan, perlu segera diketahui bahawasanya seorang yang bermusafir apabila mengerjakan solat di belakang seorang yang bermukim, maka hendaklah menyempurnakan solat yang 4 rakaat, sekalipun solat yang sempat dikerjakan bersama imam itu kurang daripada 1 rakaat. Ibnu Abbas rahimahullah menjelaskan, di mana beliau pernah ditanya, mengapa seorang musafir boleh mengerjakan solat 2 rakaat ketika solat sendirian?
Kenapa ketika solat sendiri aku boleh tunaikan solat 2 rakaat, tetapi kalau solat bersama imam yang mukim tak boleh. Tetapi harus 4 rakaat kalau bermakmum kepada seorang yang mukim, yakni imamnya orang mukim. Ibnu Abbas menjawab, itulah dia tilka sunnah. Itulah dia sunnah Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain pula dinyatakan bahawasanya Musa bin Salamah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, jika kami mengerjakan solat bersamamu, kenapa kami harus mengerjakan 4 rakaat? Sedangkan apabila mengerjakan solat secara sendirian, maka kami dibolehkan mengerjakan 2 rakaat bagi orang yang bermusafir. Kenapa? Itulah dia Ibnu Abbas menjelaskan bahawasanya tilka sunnatu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau seseorang itu yang musafir ikut imam, imamnya mukim, dia kena sempurnakan 4 rakaat, tidak boleh dia mengerjakan kasar 2 rakaat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, itu adalah perkara-perkara yang telah kita kupaskan, perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara senario-senario diperbolehkan bagaimana antara makmum dan imam. Walhamdulillah. Baik, nokta seterusnya di muka surat 26. Masih lagi perbincangan antara makmum dan imam. Siapakah orang-orang yang tidak sah menjadi imam? Siapa orang-orang yang tidak sah menjadi imam? Antara lain penulis mengatakan, orang yang sudah uzur tidak sah menjadi imam kepada orang yang sihat ataupun yang tidak memiliki keuzuran yang berbeza dengan imam. Ini adalah pendapat majoriti ulama. Tetapi mazhab Maliki menegaskan bahawasanya yang demikian itu tetap diperbolehkan meskipun hukumnya adalah makruh. Baik, apa yang dimaksudkan dengan orang yang uzur? Uzur di sini bukanlah uzur kerana tua, bukan. Uzur di sini kita lihat, di sana ada beberapa golongan. Ada sebagian golongan jemaah tu, para jemaah atau imam, dia mempunyai keuzuran. Keuzuran itu contohnya, ada sebagian orang itu dia mempunyai sakit salasil baul. Sakit salasil baul itu adalah sakit di mana air kencingnya senantiasa menitis. Kita tahu, dalam Islam, antara perkara-perkara yang membatalkan wuduk adalah apabila kencing keluar sesuatu daripada sabil lain. Sama ada buang air kecil, buang air besar, keluar angin. Kita tahu ia itu membatalkan solat, bahkan membatalkan wuduk. Namun, bagi seseorang yang kencing kerana sakit, kencing kerana sakit ada 2 senario. Pertama, kalau kita lihat dia itu pakai tiup. Dia pakai tiup kat kemaluannya tadi, lalu dia pegang kampet atau kampetnya digantung kat tepinya. Jadi apabila dia kencing tu, keluarlah air kencing tanpa dia sedari. Dan dia tak dapat mengawal air kencingnya tadi. Bagi orang ini ada hukum khas. Hukum bagi orang ini adalah walaupun air kencing tadi keluar, wuduknya tak dikira batal untuknya. Ianya dimaafkan kerana dia sedang sakit. Dia uzur. Kalau air kencingnya tadi keluar dikira batal solat dia, pendek kata dia tak dapat solat lah, pasal any moment, any time akan keluar. Kalau kita lihat orang-orang yang sakit kat hospital tu, kadang-kadang dia letakkan tiup. Bagi orang-orang yang sedemikian, Ustaz, macam mana aku nak solat Ustaz? Macam mana saya nak solat? Air kencing asyik keluar saja. Bagi awak berwuduk. Kalau ketika berwuduk tadi keluar air kencing nampak dari kecil jalan, teruskan berwuduk. Teruskan solat. Walaupun ketika solat tadi sedang rukuk nampak air kencing gerak, dimaafkan. Kerana awak sakit. Hukum darurat. Awak ada rukhsah. Awak ada keringanan. Ini senario satu. Senario pertama, bagaimana orang yang sakit salasil baul yang mungkin air kencing tak dapat menahannya. Satu lagi senario adalah dia tak boleh sampai pakai tiup. Tetapi disebabkan usia atau sebagainya tadi, di mana air kencing dia senantiasa mengalir keluar. Dia rukuk, mengalir keluar. Dia sujud, mengalir keluar. Dia tak keluar macam banyak begitu, tetapi kalau dia tengok, memang tengok kat maaf kata dia seluar sebelah dalam tadi, nampak terkeluar air kencing. Dimaafkan.
Begitu juga seseorang yang sedang sakit, katakan kadang-kadang seseorang itu sakitnya tadi, katakan dia batuk. Dia batuk saja terkencing. Dia toleh sedikit terkencing, terkeluar sedikit lah. Ini contoh. Maka bagi orang-orang ini semua dimaafkan. Kalau sedang solat, terkencing, terkeluar air kencing tadi, dimaafkan. Teruskan solat. Ini contoh. Habis Ustaz, najis macam mana? Awak dimaafkan kerana darurat. Ini contoh ya. Bagi orang-orang yang sedemikian, teruskan solat. Jangan tinggalkan solat sama ada di rumah ke, di hospital ke, teruskan solat. Begitu juga satu lagi golongan, orang yang mungkin kat perut dia itu kembung, kemudian banyak angin. Banyak angin sama juga hukum kiaskan dengan orang yang tak boleh menahan kencing, dia tiba tidak boleh menahan buang angin. Tak boleh menahan kentutnya tadi katakan. Dia rukuk je, perut keluar. Dia sujud, perut keluar. Dia berdiri, dia gerak sedikit, perut keluar. Kalau orang ini nak ikut hukum normal, pendek kata dia tak dapat solat. Kerana every moment itu akan keluar angin daripada perutnya. Bagi orang ini ada hukum khas, dimaafkan. Walaupun keluar angin, dimaafkan. Teruskanlah solat. Ini contoh para jemaah. Maka dari itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini keringanan-keringanan yang diberikan bagi golongan-golongan yang tertentu. Namun, dalam keringanan-keringanan tadi, dia tidak boleh menjadi imam kepada orang yang normal, yang tak sakit. Di sini perbincangan kita. Jadi apabila dikasabkan orang yang uzur tidak sah menjadi imam kepada orang yang sihat atau yang memiliki jadi orang yang uzur tadi, kalau dia ada sakit-sakit begini yang dimaafkan tadi, dimaafkan untuknya, terkentut ke terbuang air kecil, dia tak boleh menjadi imam kepada orang yang sihat di belakang. Jadi tak boleh. Kecuali kalau dia jadi imam bersama kawan-kawan dia yang sama penyakit. Katakan dia, maaf kata, terkencing-kencing tadi. Dia solat bersama kawan-kawan dia. Semua orang yang memang terkencing-kencing, maka diperbolehkan. Salah seorang daripada mereka boleh menjadi imam walaupun dia tu sakit, walaupun sedang solat, terkeluar kencing, dimaafkan. Pasal semua penyakit yang sama. Ini contoh. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nokta seterusnya. N. Seorang perempuan disunatkan menjadi imam kepada sesama perempuan. Boleh tak perempuan menjadi imam? Boleh. Imam perempuan boleh tak menjadi perempuan ni boleh tak menjadi imam? Boleh. Kalau di belakangnya kaum muslimat daripada kalangan mereka. Kita ada persatuan, persatuan nisa, persatuan fitian, persatuan makcik-makcik di masjid. Kemudian dia nak buat majlis, nak buat majlis kenduri ke, nak buat majlis apa sekalipun lah ya, atau dia buat di rumah. Jadi apabila dah masuk waktu zuhur, yuk kita solat bersama-sama beramai-ramai. Semua perempuan, boleh tak dia menjadi imam? Diperbolehkan. Aisyah radhiyallahu anha pernah menjadi imam kepada kaum perempuan dan berdiri bersama mereka dalam satu saf. Demikian pula Ummu Salamah, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantik seorang muadzin yang bersama Ummu Waraqah dan memerintahkannya supaya menjadi imam kepada keluarganya setiap kali mengerjakan solat fardu. Jadi diperbolehkan bagi seorang wanita menjadi imam kepada seorang bagi kalangan wanita-wanita yang lain. Baik, saya nak tanya, boleh tak seorang imam, seorang perempuan menjadi imam untuk lelaki? Wanita, imam, makmum, lelaki. Boleh ke tidak? Saya nak tanya jemaah, boleh ke tidak? Harap jawab. Jadi jemaah bolehlah cuba berikan jawapan di grup kita. Ya, kita tengok. Saya nak tanya soalannya tadi. Boleh tak soalannya adalah imam perempuan, makmum lelaki. Boleh ke tidak? Macam mana para jemaah? Boleh ke tidak? Saya nak cek ni macam mana nak bagi ya. Bagi Encik Kasim punya video. Okay. Tak boleh. AJ, no. Puan Hawa kata no.
Ella Al-Ludra kata no. Boleh ke tidak? Para jemaah, kita cuba fikirkan. Cari satu senario. Saya nak cari satu senario diperbolehkan wanita menjadi imam, lelaki kat belakang. Ada tak senario yang membolehkan? Puan Jamilah kata tak boleh, Puan Zaliha kata tak boleh, Masya Allah. Boleh ke tidak? Ada tak senario? Jawapan secara umum memang tak boleh. Tapi ada tak senario yang membolehkan? Kita cuba fikir, kita cuba think out of the box. Macam mana senario yang membolehkan? Wanita menjadi imam, makmum lelaki pula. Alhamdulillah. Puan Hawa katakan, kecuali lelaki itu budak kecil. Ya. Itu yang saya nak. Jadi, secara umum para jemaah yang dirahmati Allah, wanita tak boleh menjadi imam dan belakangnya lelaki, makmum lelaki. Kecuali kalau katakan dia tu seorang ibu. Ibu ni dia membesarkan anak-anaknya, kemudian nak biasakan mak dan anak solat ni, okey, semua get ready, anak-anak dia ada anak berdiri lah 8 katakan. Satu usia 10 tahun, 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun berdiri. Satu kan lelaki atau perempuan. Okey, baik. Jadi ni mak nak biasakan ni sekarang. Jadi ada anak dia yang 4 tahun, 5 tahun, budak-budak lelaki, terus solat belakang mak. Boleh ke tidak? Diperbolehkan. Tujuannya untuk membiasakan, untuk belajar, untuk tunjukkan contoh. Jadi diperbolehkan senario sedemikian. Jadi maksudnya para jemaah, kalau senarionya tujuan si ibu tadi menjadi imam dan belakangnya golongan lelaki menjadi makmum, diperbolehkan dengan tujuan untuk mendidik dan membiasakan mereka. Untuk didik mereka untuk mendirikan solat. Budak-budak lah ni. Ini contoh. Habis Ustaz, kadang-kadang saya nampak gambar tu, ada pula tempat universiti ke kat mana, perempuan tu menjadi imam, kemudian lelaki pula menjadi makmum. Mungkin lelaki tu belum balik kot. Tapi belum balik boleh menjadi imam sebenarnya. Mungkin belum memayis lah agaknya. Ini contoh lah ya. Demikian para jemaah. Jadi secara umum kita mengetahui perempuan tidak boleh menjadi imam untuk lelaki kecuali untuk biasa-biasakan dan untuk belajar. Baru diperbolehkan. Ya. Tidak kita nafikan. Kadang-kadang adanya pergerakan-pergerakan tertentu di mana ada suara-suara di mana yang memperjuangkan hak asasi wanita, yang ingin menunjukkan bahawasanya kalau lelaki boleh, perempuan pun boleh, kalau lelaki begini, perempuan pun begitu. Kita kena berhati-hati dengan suara-suara lantang sedemikian. Dalam Islam, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Tak boleh kita katakan Allah Taala tidak adil antara lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil dan melebihkan lelaki dalam sebahagian perkara dan melebihkan perempuan dalam sebahagian perkara yang lain. Keadilan itu bukan berarti memberi semua sama rata pada semua tempat. Itu bukan bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bijaksana. Tak boleh kita katakan hukum Allah itu tidak adil dan sebagainya. Na'udzubillah. Bimbang-bimbang boleh menjejas akidah kita. Keadilan Allah SWT melebihkan lelaki dalam sebahagian perkara dan melebihkan perempuan dalam sebahagian perkara yang lain seperti mana yang saya sebutkan. Dalam sebahagian perkara, lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian. Dalam penyaksian lelaki ekuivalen kepada 2 penyaksian perempuan. Dalam hukum nikah katakan, lelaki perlu menjadi wali sebelum perempuan itu boleh berkahwin. Ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada lelaki berdasarkan tanggungjawab mereka sebagai lelaki, sebagai pemimpin. Pada masa yang sama, Allah SWT yang Maha Adil itu memberikan kelebihan juga bagi wanita dalam bahagian-bahagian yang lain. Dalam sebagai contoh, dalam berbuat baik kepada ibu, Islam menyuruh seseorang itu berbuat baik kepada ibunya 3 kali sebelum berbuat baik kepada ayahnya tadi. Alangkah indahnya Islam. Kita dapat lihat bagaimana syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Perlu mencari keredaan ibu. Pada masa sama mencari keredaan ayah. Katakan. Jadi semua ada pembahagian tanggungjawab. Lelaki Allah Ta'ala ciptakan ada tanggungjawabnya. Perempuan pun ada tanggungjawabnya. Tak boleh kita katakan nak adil semua sama. Habis lelaki pun nak kena hamil ke? Lelaki pun nak menyusukan ke? Ini contoh. Jadi semua ada
pembahagian dan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu, bagi umat Islam, saya menasihatkan kita kadang-kadang dengar suara-suara yang kononnya memperjuangkan hak asasi wanita, kita kena hati-hati. Ada sebahagian perkara itu compliance with Islamic law, compliance with Syariah, bersesuaian dengan hukum Islam, kita terima, Alhamdulillah. Tapi sebahagian perkara tidak bersesuaian dengan hukum Islam, tidak boleh kita terima. Kita redha, kita akur hukum Islam, hukum yang terbaik. Walaupun sebahagian perkara seolah-olah Islam melebihkan lelaki daripada perempuan, itulah yang sebaiknya, kita redha dan kita gembira, itulah hukum Allah. Dan sebahagian perkara yang lain, Allah Ta'ala, Islam itu melebihkan darajat perempuan lebih daripada darajat lelaki. Bagi lelaki pun kita redha, Alhamdulillah. Inilah hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hukum sebaik-baiknya. Jangan kita mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi para jemaah, kita kena hati-hati adanya pergerakan-pergerakan tertentu yang criticize hukum faraid, yang criticize hukum keperluan berwali dan sebagainya. Kita sebagai orang-orang beriman, sebab bagi kita hukum Allah adalah sebaik-baik hukum. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan sebaiknya biarlah orang perempuan muslimah yang memperjuangkan perkara-perkara begini. Kalau dengar ada kata-kata daripada kumpulan-kumpulan wanita tertentu, tak perlu tunggu orang lelaki. Muslimah perempuan tadi yang membetulkan fakta. I'm a lady. Bagi aku ini sebaik-baik hukum. Aku tak terasa pun terancam. Aku tak terasa pun bahawasanya ianya mengurangkan martabatku sebagai seorang wanita. Kerana Islam memandangkan setiap satu itu pada perspektif yang sewajarnya. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Dan bagi masalah imam, lelaki menjadi imam. Baik. Perkara seterusnya. Baik, tadi baik. Perkara seterusnya, diperbolehkan melantik seorang lelaki sebagai imam khusus kepada golongan wanita. Katakan bagi kaum muslimat itu ada di antara mereka boleh menjadi imam, sebaiknya mereka salah seorang di antara mereka menjadi imam. Ada pula katakan di sebahagian tempat, katakan kaum muslimah kat situ memang tak boleh memimpin menjadi imam. Semua tak biasa, takut atau sebagainya. Boleh tak Ustaz kita lantik satu lelaki menjadi imam untuk mereka tadi? Jawapannya diperbolehkan. Abu Ya'la dan At-Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan bahwasanya Ubay bin Ka'ab pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku mengerjakan suatu perkara." Nabi SAW bertanya, "Apakah itu?" Dia menjelaskan, di rumah ada beberapa orang wanita. Mereka semua berkata, "Kamu dapat membaca Al-Quran dengan baik, sedangkan kami tidak. Oleh itu, marilah mengerjakan solat bersama kami sebagai imam kami." Maka aku pun mengerjakan solat 8 rakaat dan kemudian diakhiri dengan solat witir. Selepas mendengar cerita tersebut, Nabi SAW hanya berdiam diri. Namun diamnya itu dianggap sebagai petanda redha dan pembenaran ke atas apa yang kami lakukan. Jadi maksudnya di sini, Ubay bin Ka'ab bersama kaum muslimat, lalu di situ tak ada orang lain dan kaum muslimat tadi menyuruh beliau untuk menjadi imam. Beliau menjadi imam, walhamdulillah. Selepas beliau menjadi imam, kemudian besoknya beliau menceritakan kepada Nabi SAW kerana bimbang, takut. Ada tak aku salah? Aku menjadi imam kat belakang tu ada muslimat-muslimat, nanti timbul fitnah ke tidak? Dan sebagainya. Apabila beliau memberitahu baginda SAW, baginda membiarkannya. Baginda kalau perkara itu yang dilakukan salah, Nabi SAW akan membetulkan. Apabila Rasulullah SAW membiarkan apa yang dilakukan tadi, maka menjadi contoh dan menunjukkan dalil bahawasanya perkara itu diperbolehkan dan sah untuk beliau menjadi imam bagi kaum muslimat. Wallahu a'lam bishawab. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Perkara seterusnya adalah orang fasik dan pelaku bid'ah dimakruhkan menjadi imam. Baik. Perkara ini sangat penting. Orang fasik. Siapa yang dimaksudkan dengan orang fasik?
Orang yang fasik adalah orang yang melakukan maksiat. Ustaz, orang yang buat maksiat menjadi imam tak? Maksiat macam mana yang boleh beliau itu terus menjadi imam, dan maksiat yang macam mana yang beliau tak wajar menjadi imam? Maksiat ada berbagai. Ada maksiat dosa kecil, ada maksiat dosa besar. Seorang lelaki suka tengok kepada perempuan, dia menjadi imam tak? Atau seorang lelaki yang tidak tutup aurat, suka jalan ke sana ke sini pakai shorts dan sebagainya, dia boleh jadi imam ke tidak? Atau seorang lelaki yang hisap rokok, dia boleh jadi imam ke tidak? Sebelum itu, rokok ni hukumnya makruh ke hukumnya haram? Kalau hukumnya makruh, makruh berterusan itu boleh jadi imam ke? Hakikatnya rokok ni makruh ke haram? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Seorang lelaki yang tindih. Kenapa ada persoalan lelaki yang tindih itu? Kerana lelaki yang tindih ini adalah lelaki yang menyerupai perempuan. Boleh tak seorang lelaki yang menyerupai perempuan jadi imam kepada mereka-mereka Pak Haji kat belakang, kat depan pula lelaki pakai tindik pula menjadi imam? Macam mana? Atau seorang yang ada tattoo, boleh jadi imam ke tidak? Jadi masalah orang fasik ataupun pelaku bid'ah. Bid'ah juga terbagi pada berbagai jenis bid'ah. Bid'ah yang boleh menjejaskan akidah, bid'ah yang tidak menjejaskan akidah. Ada yang katakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah yang tak hasanah dan sebagainya. Jadi masalah golongan orang-orang fasik sedemikian, orang-orang yang lakukan bid'ah, apakah jenis-jenis bid'ah yang boleh kita lihat? Adakah mereka boleh menjadi imam? Itu adalah persoalan yang sangat penting, namun memandangkan masa tak sempat kita bincangkan perkara-perkara ini. Dah pun pukul 11, insya-Allah kita akan kupaskan perkara-perkara tersebut pada pertemuan akan datang insya-Allah, mengenai orang fasik dengan berbagai-bagai jenis kefasikan dan orang-orang yang melakukan bid'ah, boleh tak mereka menjadi imam? Ada tak imam kat masjid tiba-tiba dah ada anting-anting pula? Ni contoh para jemaah. Jadi perkara-perkara ini akan kita kupaskan, wallahu a'lam bissawab. Untuk hari ini, perkara-perkara itu akan kita kupaskan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Untuk hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Wallahu a'lam bissawab. Silakan para jemaah, siapa ada soalan boleh kita kupaskan bersama. Baik. Soalan pertama daripada AG Al-Huda. Bukan Al-Huda, Al-Udra. Soalannya berbunyi, Ustaz, kalau anak kecil 9 tahun dan fasih baca surah-surah lazim, boleh jadi imam untuk ibu dan adik kakak perempuan? Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah belajar bahawasanya seorang yang syarat seorang menjadi imam itu tak semestinya dia baligh. Walaupun orang tu belum baligh, dia boleh menjadi imam selagi mana dia mumayyiz, dan pada masa yang sama dia perlu mengetahui hukum ahkam. Mengetahui hukum ahkam berarti dia tahu apakah rukun-rukun solat, perkara-perkara yang membatalkan solat dan sebagainya. Jadi dia tahu dan sah dia, pembacaan Fatihah dia sempurna, pembacaan tasyahud akhirnya betul, dan dia tahu perkara-perkara rukun, rukuk beserta i'tidal semua sempurna. Dia boleh menjadi imam. Katakan dia telah baligh atau belum baligh sekalipun, tetapi dia mengetahui perkara-perkara tersebut. Ayah tak ada, dia ke depan menjadi imam, belakangnya adik-beradiknya, kakaknya, ibunya diperbolehkan. Contoh, ya. Tetapi macam seperti saya katakan, perlu kita beliau itu perlu tahu baca Fatihah dan tahu hukum ahkam solat dan juga mengenai rukun-rukunnya dan sebagainya. Dia boleh menjadi imam. Kalau dia tidak mengetahui hal-hal sedemikian, macam budak-budak, macam anak-anak remaja yang lain lah, contoh budak-budak yang biasa ni, yang darjah 1, darjah 2, belum mahir. Jadi kalau dalam hal sedemikian, memandangkan dia tak tahu tasyahud akhir pun belum sempurna, maka ibunya akan menjadi imam, dia ikut kat belakang sebagai belajar.
Jadi walaupun dia anak lelaki, dia boleh ikut di belakang ibunya, imam perempuan yang ibunya. Tujuannya adalah untuk membiasakan dan untuk mendidik, diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan yang lain, silakan. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Sebelum saya menutup majlis, saya ingin mengingatkan kita bahawasanya insya-Allah kita berada, walhamdulillah, kita berada pada bulan Muharram, dan kita pada bulan Muharram ini kita disunatkan berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura jatuh pada 10 hari bulan Muharram. Jadi kita disunatkan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Dan selain daripada 10 hari bulan Muharram, kita juga disunatkan berpuasa satu hari sebelum atau satu hari sesudah 10 Muharram itu. Yang ini sama ada 9 atau 11. Dengan arti kata yang lain, sebaiknya kalau kita dapat, kita puasalah 9 dan 10. Tak dapat 9 dan 10, 10 dan 11. Namun bagi mereka yang betul-betul tak dapat puasa 2 hari, setidak-tidaknya puasa 1 hari juga memadai. Jadi kita disunatkan berpuasa pada 10 hari bulan, yakni hari Ashura, dan puasa hari Ashura itu diampunkan dosa-dosa setahun. Dan antara ganjaran puasa hari Ashura itu adalah untuk memperingati bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya tadi, Bani Israel, daripada kekejaman Firaun. Jadi itulah dia para jemaah, hari yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang agung, dan marilah kita berpuasa pada hari tersebut, dan kita menggalakkan teman-teman kita, ahli keluarga kita berpuasa pada 10 hari bulan nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja pertemuan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.